Masjid lebih kurang 3 minit daripada sini ke orang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan media. Saya akan sampaikan 2 komunikasi media pada hari ini. Pertama ialah berkenaan penstrukturan ekonomi sebagai sebahagian daripada usaha kita meneruskan momentum ekonomi yang mampan berikutan daripada pengumuman pertumbuhan ekonomi negara bagi suku yang pertama, dan yang kedua ialah permohonan yang terbuka kepada beberapa jawatan-jawatan tertinggi di dalam agensi-agensi di bawah Kementerian Ekonomi. Kenyataan media akan diedarkan oleh pejabat saya. Jadi saya mulakan dengan kenyataan yang pertama, iaitu mengenai penstrukturan ekonomi. Kementerian Ekonomi menyambut baik pertumbuhan ekonomi negara bagi suku pertama 2023 yang mencatatkan pertumbuhan 5.6% berbanding suku yang sama tahun lalu. Pencapaian ini lebih baik berbanding ramalan penganalisis ekonomi yang sebelum ini meletakkan pertumbuhan sekitar 4.9% bagi suku tersebut. Sementara pertumbuhan ini melebihi jangkaan umum, saya sedia maklum bahawa negara masih berdepan dengan cabaran-cabaran ekonomi global yang akan terus mempengaruhi permintaan terutamanya kepada ekspor Malaysia dalam suku-suku yang akan datang. Mengambil kira cabaran-cabaran ini, kerajaan dan negara perlu mengambil peluang dari momentum pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan ini untuk meneruskan fokus kita menstrukturkan ekonomi, supaya itu akan dapat mengurangkan keterdedahan Malaysia ataupun the vulnerability, our vulnerability to global headwinds kepada cabaran ekonomi Malaysia di masa hadapan. Beberapa langkah penstrukturan ekonomi yang telah berjalan dan akan dipercepatkan adalah contohnya penstrukturan sektor tenaga untuk mengalih campuran tenaga elektrik ataupun energy mix kepada tenaga boleh baru. Kami telah menumpukan kepada perkara ini sejak beberapa bulan yang lalu. Beberapa keputusan besar telah dibuat dan akan ada beberapa keputusan baru. Kerajaan telah mengumumkan beberapa dasar baru bulan ini, termasuklah membenarkan ekspor tenaga boleh baru merentas sempadan yang kita jangka akan mempercepatkan kemajuan dan juga pelaburan dalam bidang ini. Dan juga peruntukan awal sebanyak 50 juta ringgit telah diumumkan untuk mempercepatkan pemasangan solar di bangunan-bangunan kerajaan, dan ini akan ditambah di masa-masa akan datang. Pengumuman yang seterusnya yang insya-Allah akan dibuat dalam masa terdekat adalah langkah-langkah kerajaan mempermudahkan dan menyebarluaskan penggunaan solar di kediaman domestik pula untuk menggalakkan lebih banyak isi rumah mempunyai kemudahan solar. Kita akan fokus melalui peruntukan untuk pemasangan solar di bangunan-bangunan kerajaan, tetapi potensi solar yang lebih besar sebenarnya ialah di kediaman-kediaman domestik. Sebab itu kementerian saya dan agensi-agensi yang terbabit berhubung dengan kawal selia elektrik dan solar sekarang ini sedang memuktamadkan beberapa langkah baru seperti mana yang kita telah tumpukan di dalam industri solar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepatkan pelaburan
dan pemasangan kemudahan solar. Perkara yang sama juga kita akan lakukan untuk kemudahan pemasangan solar di kediaman domestik. Ini bertepatan dengan keputusan kerajaan untuk mensasarkan subsidi elektrik agar subsidi elektrik dikekalkan kepada kumpulan B40 dan dan M40, sementara kumpulan pengguna kediaman dari kumpulan T20 yang menggunakan elektrik pada kadar yang tinggi akan mula membayar pada tarif yang lebih hampir dengan harga pasaran. Perkara ini juga telah diumumkan awal minggu ini oleh Perdana Menteri selepas mesyuarat tindakan ekonomi negara. Cuma dasar-dasar susulan itu akan diumumkan dalam masa terdekat, kerana kita juga ingin menggalakkan melalui pelarasan semula tarif elektrik kepada kediaman berpendapatan tinggi yang menggunakan elektrik pada kadar yang lebih tinggi, sementara kita tahu bahawa sebahagian daripada dasar pensasaran semula subsidi itu ialah supaya mereka mula membayar pada tarif yang sebenar. Kita juga nak bantu untuk mempermudahkan dan mempercepatkan kumpulan ini terutamanya untuk mula memasang solar di kediaman mereka. Pendekatan bersepadu ini iaitu dengan memudahkan dan menggalakkan pemasangan solar kepada kumpulan isi rumah yang mampu, dijangka akan membantu mengimbangi kesan kenaikan tarif kepada isi rumah berpendapatan tinggi yang setakat ini berdasarkan statistik penggunaan elektrik isi rumah, jumlah isi rumah berpendapatan tinggi yang menggunakan elektrik pada kadar yang tinggi ini dianggarkan sekitar 10% daripada majoriti isi rumah di Malaysia. So we want to approach the policies in concerted manners, which is while we stay on course with the retargeting of subsidy, we also want to facilitate to make sure that the cost effect will be balanced in the long run with the switch to renewable energy in the domestic sector. Jadi ini akan menjadikan pendekatan kerajaan bersepadu. Kita ada tumpuan khusus untuk mempercepatkan dengan industri. Kita juga ada tumpuan khusus dengan peruntukan untuk mempercepatkan di sektor awam, dan yang seterusnya ialah untuk mempercepatkan dan mempermudahkan di sektor kediaman domestik juga. Perkara kedua, penstrukturan yang telah pun bermula dan sedang dalam pelaksanaan ialah peralihan dasar sosioekonomi kerajaan dari pendekatan yang berasaskan pendapatan. Sebelum ini, setiap kali kita berbincang mengenai bantuan mengenai klasifikasi ekonomi, kita tertumpu kepada klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebelum ini memang ada banyak perbincangan mengenai pendekatan ini kerana dia tidak menggambarkan sepenuhnya dari segi perbandingan kemampuan dari satu isi rumah ke satu isi rumah, kerana ada banyak variabel lain selain daripada pendapatan semata-mata. Variabel itu termasuklah berapa tanggungan anak, lokasi dan sebagainya. Sebab itu kita akan beralih secara berfasa supaya dasar-dasar ekonomi dan sosioekonomi yang kita pertimbangkan dari Kementerian Ekonomi dan diperbincangkan dengan agensi-agensi dan kementerian lain akan beralih daripada pendekatan yang berasaskan pendapatan B40, M40 dan T20 ini kepada pendekatan berasaskan pendapatan boleh belanja isi rumah bersih ataupun households net disposable income.
Sebelum ini kita ada beberapa kekangan, kerajaan ada beberapa kekangan kerana pengkalan data dan sebagainya itu lebih tertumpu kepada yang bersifat pendapatan semata-mata. Tapi minggu ini kerajaan telah mengumumkan penubuhan pengkalan data utama ataupun padu yang akan memberi tumpuan khusus untuk membina maklumat sehingga ke peringkat pendapatan boleh belanja bersih setiap isi rumah. And once we get to that level, then we will have a clearer picture about the net disposable incomes comparability for households, and that will allow us to refine any government programs and retarget subsidies accordingly. Sementara itu, mengambil kira pertumbuhan ekonomi dalam suku pertama, kita mahu meneruskan momentum itu, dan sementara sektor-sektor dan industri akan terus, saya berharap akan terus kekal berdaya saing seperti sekarang. Di pihak kerajaan, Kementerian Ekonomi akan menyelaraskan dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi agar kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaan projek-projek kecil mesra rakyat di seluruh negara sebagai sebahagian daripada usaha kita untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara. Sementara projek-projek baru yang diluluskan di dalam Belanjawan 2023 mula dilaksanakan. Kita sedia maklum bahawa proses kelulusan belanjawan tahun ini agak lambat berbanding dengan tahun-tahun lepas, maka proses pelaksanaan projek, terutamanya projek-projek baru, dia ada sedikit terkesanlah kerana selalunya belanjawan diluluskan dalam bulan November tahun sebelum itu. Diambil masa beberapa bulan untuk melalui proses perolehan dan sebagainya. Jadi pelaksanaan projek itu akan berlaku di awal tahun. Tahun ini belanjawan diluluskan dalam tahun 2023. Maksudnya kita ada masa yang lebih pendek untuk melaksanakan projek-projek baru. Projek-projek sambungan itu akan berterusan seperti biasa. Tetapi satu langkah yang kita akan ambil untuk memastikan bahawa perbelanjaan kerajaan akan berterusan dan mengimbangi jangka masa ini ialah untuk kita beri tumpuan juga kepada projek-projek kecil di seluruh negara yang proses perolehan dan kelulusannya itu boleh dipercepatkan dan dipermudahkan. Jadi this will balance in terms of government spending, dan itu harapan kita supaya dengan seiringan dengan daya tahan industri swasta, sektor awam juga, kita akan mainkan peranan sebaik mungkin supaya dengan tumpuan bersama dari segi perbelanjaan oleh sektor swasta dan juga sektor awam, ini akan dapat menyediakan negara dengan lebih baik berhadapan dengan cabaran-cabaran ekonomi global, supaya kita boleh meneruskan momentum pertumbuhan yang ada sekarang dalam suku-suku tahun yang akan datang. Kenyataan kedua ialah dia bersifat pendek sedikit, tetapi saya ingat mungkin ada kesan yang besar juga. Ini tidak semestinya berkaitan dengan ekonomi, tetapi mengenai peluang kerja. Cuma peluang kerja ini untuk beberapa orang sajalah, bukan untuk semua, kan? Permohonan terbuka untuk jawatan-jawatan ketua-ketua pegawai eksekutif ataupun CEO untuk agensi-agensi di bawah Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi mempunyai dua agensi yang sekarang ini sedang berada dalam proses pertukaran kepimpinan. Pertama ialah Teraju. Teraju adalah satu badan berkanun yang mempunyai tanggungjawab menguruskan pembangunan agenda ekonomi Bumiputera di negara ini.
Dan unit teraju ini sebagai badan berkanun adalah sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Ekonomi. Satu lagi agensi ialah Yayasan Peneraju, iaitu yayasan yang bertanggungjawab untuk menguruskan pembangunan kemahiran dan bakat profesional Bumiputera. Mungkin Yayasan Peneraju ini lebih dikenali kerana ramai tenaga kerja kita, terutamanya yang muda, yang mendapat manfaat daripada beasiswa ataupun program-program kemahiran. Mungkin Yayasan Teraju atau Teraju mungkin kurang dikenali, tetapi ini adalah dua agensi yang diberi mandat khusus mengenai pembangunan sosioekonomi Bumiputera yang berada di bawah Kementerian Ekonomi. Kita sekarang sedang merombak kembali dan memperkemaskan pentadbiran kedua-dua agensi ini, dan saya ingin menjemput tokoh-tokoh ataupun calon-calon yang layak terbuka untuk ada orang nak memohon ke apa ni? Untuk memohon untuk dua jawatan ini. Maklumat lanjut mengenai gaji berapa, tugas apa, semua tu jangan tanya saya lah. Yang itu boleh diperolehi daripada laman-laman Yayasan Peneraju dan Teraju dan di Kementerian Ekonomi sendiri, dan agensi-agensi ini akan menerbitkan iklan masing-masing, dan itu akan melalui proses tata kelola mereka sendiri, dan calon-calon yang memohon akan melalui proses saringan dan akan melalui proses temuduga sebelum jawatan kuasa memilih untuk melantik, kan? Jadi itu untuk Teraju dan Yayasan Peneraju. Kementerian Ekonomi juga bertanggungjawab mengendalikan agenda pembangunan ekonomi digital negara melalui satu majlis tertinggi yang dipanggil Majlis Ekonomi Digital dan Industri Keempat Negara, ataupun diselalukan MED41R, MED4IR, kan? Jawatan kuasa ini adalah jawatan kuasa tertinggi yang menguruskan dan merancang pembangunan industri digital dan tech di negara ini. Ada kebiasaannya apabila ada pertukaran kerajaan dan menteri baru, maka menteri bertanggungjawab memberi cadangan kepada Perdana Menteri untuk melantik calon-calon menjadi anggota. Dan saya membuat keputusan seperti juga dua jawatan di Yayasan Peneraju dan Teraju, saya membuka seluasnya kepada permohonan kepada calon-calon profesional dalam bidang ini yang merasakan mereka boleh memberi sumbangan untuk kita sama-sama merangka dan memperkemaskan pembangunan industri tech dan digital di negara ini. Cuma saya ingat dia tak ada gaji. Yang tadi ada gaji, ada package mula gaji kerja CEO. Yang ini tidak ada gaji, tapi ini adalah peluang terbaik terutamanya kepada mereka yang ada kepakaran dan ikhlas dan patriotik untuk membantu kerajaan dan sektor swasta membangunkan ekosistem tech dan digital negara ini, supaya kita dapat pandangan yang lebih menyeluruh. Dan saya dah tengok, kalau saya ambil pendekatan saya melantik sendiri, besar kemungkinan saya tak kenal semua orang. Dan dalam bidang digital dan tech ini, dari segi luasnya bidang itu, dia pelbagai. Ada syarikat yang besar, ada syarikat yang kecil, ada startup founder, ada profesional, ada pakar dalam bidang masing-masing. Mustahil untuk saya kenal sendiri semua. Jadi yang sebaiknya kita jemput siapa-siapa tapi tak dapat projek. Ini betul-betul kerja patriotik untuk menyumbang kepada
daripada pembangunan ekonomi negara. Jadi kita buka seluasnya agar calon-calon yang berkelayakan, kalau tak pernah kenal komputer tapi dia nak jadi ahli majlis digital ekonomi, letih lah, payah lah. Maksudnya calon-calon kalau yang dia rasakan ini kepakaran dia dan dia boleh bagi sumbangan untuk memohon menjadi anggota majlis, dan majlis ini, Majlis Ekonomi Digital dan Industri Keempat Negara, dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri. Butiran lanjut mengenai kelayakan, bidang tugas dan sebagainya boleh didapati di laman My Digital, iaitu sebuah agensi di bawah Kementerian Ekonomi yang bertanggungjawab mengendalikan Majlis Ekonomi Digital dan Industri Keempat Negara. My Digital juga akan mengeluarkan iklan dan sebagainya, dan kita akan melalui proses tapisan yang sama, dan nama-nama yang Kementerian Ekonomi rasakan layak dan dapat membantu ada nilai tambah kepada proses penggubalan dasar dan perancangan ini akan diangkat kepada Perdana Menteri untuk dilantik sebagai anggota penuh Majlis Ekonomi Digital ini. Ada soalan? Ya. YB, berkenaan dengan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah bila dia akan tersedia, dan adakah ini akan menjadi mekanisme kepada subsidi bersasar untuk bahan api dan seterusnya ke hadapan? Yang kedua, mengenai subsidi bersasar, adakah ia salah satu cara untuk mengawal inflasi yang sebenar berbanding dengan blanket subsidi? Terima kasih. Soalan yang pertama tadi tentang tempoh pelaksanaan keputusan M10 ialah versi asas yang pertama untuk padu ini akan mula berfungsi sepenuhnya menjelang Januari 2024. Data kita dah ada semua, cuma data itu sekarang ini pertama perlu disepadukan supaya dia, dan data ini melibatkan lebih kurang, saya ingat di peringkat kerajaan persekutuan sehingga saya ingat 200 berapa pun we went through about 200 sets of data, I think, saya ingat lebih negeri dan negeri semua kan. Jadi sebenarnya sumber data ini ada, saya ingat roughly about 200 plus source of database from all over the country dalam sistem kerajaan, daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, lembaga zakat dan sebagainya, kita combinekan. Yang itu memang dah ada. Sekarang ini ialah untuk mengemas kini dan beralih kepada sistem yang boleh dikemas kini secara masa yang nyata, real time. Once we have that, maksudnya kalau ada perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara, dia akan reflected to this. Jadi timeline dia ialah untuk mula live Januari 2024. Pertimbangan mengenai kaedah pensasaran subsidi petrol yang itu akan dibincangkan dan dibentangkan dalam masa 2-3 bulan ini di peringkat M10, sebab seperti yang kita dah umumkan sebelum ini, kita ada 3 komponen kepada pensasaran subsidi. Pertama, komponen yang melibatkan tenaga elektrik. Proses itu dan dasar itu telah nyata. Maksudnya industri besar yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak, mereka bayar penuh. Yang itu telah berlaku. Seterusnya Perdana Menteri pun dah umumkan kediaman daripada kumpulan T20 yang menggunakan tenaga yang besar, yang itu pun kena bayar. Jadi itu sebenarnya dianggarkan boleh menjimatkan kerajaan di antara 5 ke 8 bilion. So that's done. M10 yang baru-baru ini juga telah pun membincangkan mengenai pensasaran subsidi komponen kedua, iaitu diesel. Proses itu telah melalui dan telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri. Kita akan tumpu kepada 2 komponen ini dahulu, subsidi elektrik dan subsidi diesel, kerana combine subsidi elektrik dan subsidi diesel anggarannya ialah lebih kurang 20 ke 25 bilion
So that's already a big sum for us to tackle first. Bila kita mula beralih kepada RON 95, sudah tentu pertimbangannya itu lebih besar kerana dia melibatkan lebih ramai, dia juga melibatkan keluarga daripada isi rumah yang bawah kan. Sebab itu kita akan pastikan padu ini tersedia, kerana apabila padu sudah tersedia menjelang Januari 2024 dan kita sudah ada maklumat sehingga ke peringkat pendapatan boleh belanja bersih isi rumah, sebarang keputusan mengenai bagaimana untuk kita mensasarkan RON 95 itu boleh dibuat dengan lebih mudah. Kalau tidak, sebelum ini setiap kali kita nak membincangkan tentang pensasaran subsidi petrol ni, orang bercakap tentang sistem lah, orang bercakap tentang gadget lah, orang cakap macam-macam, data tak ada lah nak buat begitu. Sebab itu kita dahulukan dahulu. Ada kedahulukan dahulu, memang dahulukan lah kan, kita dahulukan pembinaan padu, kerana bila dah ada padu tu, keputusan dan pilihan-pilihan yang ada kepada kerajaan mengenai cara yang terbaik yang melindungi kumpulan sasar itu boleh dibuat dengan lebih tepat, kerana kita dah ada kemudahan itu. Dan dari segi tempoh masa keputusan-keputusan ini, kita akan pantau pelaksanaan pensasaran subsidi elektrik dengan diesel yang telah berjalan dan sedang berjalan ini, dan itu akan memberi masa untuk kita buat keputusan mengenai RON 95. So that's more or less the timeline. Tapi sebab itu the sequencing of the subsidy retargeting itu was done in such a way to focus on electricity first, and then diesel, and get the infrastructure in place. Then we will have more options and in terms of how to implement and what direction to do with RON 95. And kalau contohnya kedudukan fiskal negara lebih baik, dan itu juga memberi peluang, contohnya kalau keperluan kita ialah melindungi sepenuhnya semua kumpulan mengenai RON 95, then we have that option. Kalau tidak, kalau kita tak buat padu dulu, dan dia banyak bercakap mengenai kemungkinan. Now we want to provide the option. The decision making will go through the government. I can't predict, because we banyak yang kita jimat daripada subsidi elektrik dan subsidi diesel terlebih dahulu. Pandangan saya, kalau itu mencukupi, dan kita boleh ada pilihan-pilihan lain mengenai RON 95. Ada soalan kedua tadi tak? Hi, I've got two questions. Sure, yeah. Okay, one of them will be when targeted subsidies are implemented, how would this affect the economy with more funds available to be redistributed for development expenditure? The second question is, historically, when the construction sector was poised to be the largest multiplier effect on the GDP growth, going forward with your focus on the digital and green agenda, how does this propel GDP growth going forward? Thank you. The focus, I've mentioned this consistently, that we have three thrusts of our work here in terms of restructuring the economy. First is to consolidate the fiscal position, and that's what we focus. And then is to increase government's revenue. That is a lot more to do with MOF and other ministries. And our third focus is to restructure the economy. That's why we've been focusing on renewables and the reform of the energy sector, and also tech, because this is high income, high value industry. Through the retargeting of subsidy, we are looking, especially with the two components of the subsidy now are ongoing, there is a potential to save between 5 to 10 billion annually, and that's, I think, a conservative estimate, to be frank. The 10 billion will help in a few ways.
First, as you point out, it will allow us more space for development expenditure, because at the same time, we also commit to the gradual deficit reduction. The target this year is 5%. The target by 2025 is 3.5%. So, how exactly we want to maximize the value of the savings from subsidy retargeting, I think it's not one size fits all. Some of it obviously have to go back into social safety nets. Some of it will go back into higher infrastructure expenditure, so that we can proceed with more development expenditure. Some of it will also focus on non-infrastructure but capability and skill building that we have to focus in the next few years. The exact amount, how much, obviously will have to go through the normal budgeting process and planning process, and we are at the very opportune time now, because we are going through the midterm review for 12 Malaysian Plan, and then we are also preparing for 2024 budget. So that's why we want to make sure that the process works well with the first component and see how much it can be saved, and goes through the next one, which is diesel, and then see how much can be saved, and that allows us to decide how best to balance the need for fiscal deficit reduction, the need for reallocating more to development expenditure. On your second question on how we want to drive the economy with tech and green energy, it is true that traditionally in the past, the ones with the most multiplying effect is construction, but that's also, I think, the beauty of the renewable energy and sector, because while we may only think about solar, when we talk about renewable energy, we may just think about solar, but actually it involves a lot of infrastructure and construction in nature, because building up RE capacities in the country will involve a lot of new investments because it's large scale. While domestic solar, rooftop solar is, just our rooftop, but when you're talking about large-scale solar farm, renewable energy dedicated industrial zone, we are just not looking at the photovoltaic cells, you are looking at the overall construction and even the infrastructure that has to be put in place. So with the right amount of investments, that also includes, for example, gradual improvement of the grid facilities over the years. That's why the estimate is that for us to scale up our RE capacity, we need 637 billion in investment until 2050. So the economy will shift from the traditional construction per se as the main driver for growth into more the high-tech, more value-adding economic sector that also has significant construction components to it. I think we have to stop sebab kita nak kena semayang. So, jadi saya ucap terima kasih dan saya alu-alukan termasuk pihak media kalau yang nak memohon untuk menjadi CEO. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh apply